بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kesempatan dan juga ruang kepada kita untuk sama-sama berkumpul pada pagi Jumaah yang berkah ini bagi meneruskan sesi bacaan kitab kita At-Taqriratus Sadidah fil Masaili Al-Mufidah yang dikarang oleh guru kita Al-Habib Hasan Ibn Ahmad Ibn Muhammad Al-Kaf hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain, amin. Alhamdulillah, kita dah masuk pada muka surat 360, iaitu perbincangan tentang hukum tarikis salah, hukum orang yang meninggalkan salat. Kita baca terus. Hukum tarkis salah min akbaril kabair. Hukum meninggalkan salat, salat fardu maksudnya, ialah termasuk daripada dosa-dosa yang besar. Dan dosa besar kita makruf dosanya tidak terampun melainkan dengan taubat nasuha. وورد في الترهيب من ذلك قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Dan dalam hadis, dalam Al-Quran dan juga hadis, banyak ayat-ayat yang mengancam dan memberi amaran kepada orang-orang yang meninggalkan salat. Antaranya ayat surah Maryam ayat 59 yang bermaksud, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan dan kerugian. Boleh? وقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ini surah Al-Ma'un yang bermakna, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, iaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Maksud lalai daripada salatnya ialah mereka yang salat di luar waktu. Jadi celaka orang yang salat, iaitu orang yang salat di luar waktu, yang ambil remeh, ambil ringan tentang salat sehingga ia salat di luar waktu secara qada. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Dan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, pembeza antara kekufuran dan keislaman seorang pemuda, seorang manusia, ialah meninggalkan salat. Jadi siapa-siapa yang meninggalkan salat, ianya kufur. Kufur kat sini makna kufur nikmat. Sepatutnya nikmat yang diberi kepada kita, kesihatan, harta dan sebagainya, kita ganti dengan ketaatan. Tapi solat yang merupakan tiang agama pun kita tinggalkan, maka kita dianggap sebagai orang yang kafir, iaitu kufur nikmat. Ataupun boleh juga kita pikul kufur kat sini, kafir keluar agama, bila mana seseorang tu mengatakan solat itu tidak wajib. Itu istahalla as-salah. Kemudian sabda Nabi lagi Muhammad SAW, man taraka as-salata laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia akan bertemu Allah Ta'ala sedangkan Allah Ta'ala murka dan marah ke atas dirinya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang seterusnya, man taraka as-salata muta'ammidan ahbatallahu amalah wa bari'at minhu zimmatullahi ta'ala hatta yuraji'a lillah azza wa jal taubatan. Maksudnya apa? Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka Allah Ta'ala akan membatalkan, akan menyia-nyiakan segala amalannya yang lain. Dan Allah Ta'ala akan melepas diri daripada dirinya sehinggalah dia kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat. ففي حديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرة. Pada hadis Isra' dan Mi'raj, Nabi mendatangi satu kaum yang kaum itu dia ambil batu, dia ketuk kepala dia hancur.
Lepas tu ambil balik, ketuk balik, hancur. Berulang kali. Kullama rudikhat adat kama kanat. Mana setiap kali dia ambil batu, apa nama tu, henyok ataupun remukkan, hancurkan kepala dia, kepala kembali elok. Lepas tu dia buat perkara yang sama berulang kali. Wala yufattaru anhu min zalika syai'. Dia tidak bosan buat perkara yang sama. Qala ya Jibril man haula. Maka Nabi pun bertanya, wahai Jibril, siapakah puak-puak ni? Qala haula illadzina tasaqalat ru'usuhum 'an as-salatil maktubah. Puak-puak ini, kumpulan-kumpulan ini ialah manusia yang berat kepala-kepala mereka daripada menunaikan salat fardu. Maka diazab dengan cara tersebut. Na'udzubillah. Jadi itu ayat Al-Quran, hadis baginda Rasul tentang ancaman ke atas mereka yang meninggal dan meremehkan perihal salat. Kemudian kita masuk pula hukum hakam fiqh. Halatu tarikis salah. Keadaan orang yang meninggalkan salat. Lahu halatan fataratan yatrukuha juhudan wa taratan yatrukuha kasalan. Ada dua keadaan. Pertama, dia tinggal kerana mengingkari kewajipan salat. Dia kata salat tak wajib, sebab tu dia tak sembahyang. Yang kedua, mereka yang tinggal sembahyang tapi bukan sebab mengingkari kewajipan tu. Cumanya malah. Malah. Faham tak? Jadi apakah hukum bagi dua situasi ini? Yang pertama, idza tarakaha juhudan ay mu'taqidan annaha ghairu wajibatin huwa kal murtaddi. Yang pertama, individu yang tinggalkan salat kerana beriktikad dan percaya sembahyang 5 waktu itu tidak wajib. Ataupun salah satulah. Empat jenis sembahyang dia buat. Tak, zuhur dia tinggal sebab bagi dia tak wajib. Maka hukumnya murtad, kafir. Faham tak? Dianggap sebagai telah keluar daripada agama. Hukmuhu, bila dah kafir, dah murtad, apakah hukumnya? Tajibus titabatuhu, wajib kita minta dia bertaubat. Min waliyil amri halan, mana wajib pihak pemerintah ataupun wakil pemerintah untuk minta dia kembali bertaubat dan masuk semula kepada agama Islam dengan segera. Tak boleh tangguh esok lusa dah. Hari tu juga bawa ke pejabat agama, selesaikan masalah tu. Suruh dia bertaubat. Kalau dia masih kalau dia ada ragu-ragu, syakwa sangka, ada kita panggil syubhat-syubhat, maka diterangkan. Lepas diterangkan segala syubhat tu, masih beriktikad sembahyang tu tak wajib, maka apa yang perlu dibuat? Fa illam yatub, kalau tak bertaubat, yuqtal, maka dibunuh, bidarbi unuqihi bisayf, dengan dipancung tengkoknya dengan pedang. Boleh pancung dengan pedang tu sunat. Sebagaimana disebut dalam kitab At-Tahqiq karya Imam An-Nawawi, dengan makna harus juga dibunuh dengan cara lain. Fa in takarrarat minhu riddah fayustatabu fi kulli marrah. Kalau berulang kali, sekali tu dia tak sembahyang, kita pun tangkap, tanya dia kata tak wajib, kita pun suruh dia bertaubat, dia pun bertaubat. Lepas tu berulang balik perkara yang sama, tak sembahyang, kita pun tangkap, tanya sebab apa, dia kata tak wajib, sebelum ni tak wajib zuhur, hari ni tak wajib asar pula. Maka bila berulang perkara tu, maka kita pun buat perkara yang sama lah, panggil dia, suruh dia bertaubat. Wahakadha, setiap kali dia murtad, setiap kali itulah kita minta dia bertaubat. Cumanya kalau terlalu banyak, walakin yu'azzaru ba'da thalas, selepas 3 kali berulang, masuk kali keempat dah, tak ditangkap sebab tak semayang, kita tanya sebab apa tak semayang, sebab subuh tak wajib. Ketika itu, kalau kali keempat, kita takzir, denda dengan duit ke, dengan apa-apa cara lah yang menyebabkan dia rasa malu, dan dia tidak ulang lagi perkara yang sama selepas tu. Wala farqa bainar rajuli wal mar'ah, tidak ada beza antara orang perempuan dan lelaki. Wa idza qatalnahu, bila kita dah bunuh dia, kita ni bukan saya lah, bukan awak, pihak pemerintah. Kan dicari jiran ke, anak sendiri ke,
tak sembahyang, tak, kita pun seronok. Sebab apa? Nak tatbik hukum Allah Ta'ala ni. Pergi melompat, pegang anak, pusing sikit kepala, Bismillahirrahmanirrahim, takbir 3 kali, sembelih, mana-mana ada. Bukan. Perkara ni dilaksanakan oleh pemerintah, bukan kita. Kalau kita buat, hukumnya haram. Dia menyebabkan cacar merbah. Pemerintah ni dia ada prosedur dia lah. Faham tak? Bolok sikit sebut. Boleh? Dia bukan ambil terus mancung, dah. Tanya dulu sepatah dua, sebab apa kamu ikut lagu ni, dihilangkan syubhat dulu. Kalau masih berterusan, barulah sampai ke peringkat boleh dibunuh. Okay, kalau kita dah bunuh, wa idza qatalnahu fala tajuzu salatu alaihi. Bila dah bunuh, tak boleh kita sembahyang jenazah ke atas diri dia sebab dia kafir. Orang kafir haram kita solat jenazah ke atas diri dia. Semua jenis kekufuran lah. Semua jenis kafir dhimmi ke, kafir mu'ahad ke, kafir mu'amman ke, ikutlah kafir apa pun, haram solat jenazah ke atas diri mereka. Wala yajibu ghasluhu wa takfinuhu wa dafnuhu. Dan tak wajib kita mandikan, kafan dan tanam. Tak wajib. Sebab kafir. Kafir murtad lah ni. Tak wajib. Wa idza urida dafnuhu fala yudfan fi maqabiril muslimin. Walaupun tak wajib harus kita tanam. Tadi kalau nak tanam boleh, cuma nak tanam kat mana? Jangan tanam di perkuburan orang Islam, sebab dia bukan Islam, malah dia kafir. Tanam di tempat orang lain lah, kuburan orang kafir. Wa yajri dhalika al-hukmu fi kulli man ankara mujma'an alayhi ma'luman min ad-din bid-darurah kas-shaum wal-hajj waz-zakah. Hukum yang sama akan diperlakukan ke atas mereka yang mengingkari perkara yang mujma'an alaihi, yang diijma'kan ke atasnya, yang diketahui daripada agama secara darurah. Faham tak? Sepakat, tak ada khilaf. Seorang abu ulama yang mengatakan perkara itu tak wajib. Sembahyang, puasa, zakat, haji, kan? Tak ada ulama kata tak wajib. Dan perkara itu maklum minad-din bid-darurah, diketahui daripada agama secara darurah. Maknanya budak kecil tahu, orang besar tahu, orang kafir pun tahu. Dia tanya orang kafir, orang tak Islam, bukan Islam di Malaysia ni, apa hukum sembahyang zuhur? Dia kata wajib, orang Islam wajib sembahyang. Tak. Itu orang panggil apa dia? Maklum minad-din bid-darurah, diketahui daripada agama dengan darurah, dengan terlalu mudah, terlalu senang, terlalu tersebar. Maka kalau siapa-siapa mengingkari kewajipan perkara tersebut, kewajipan sembahyang, kewajipan puasa Ramadan, kewajipan haji, kewajipan zakat, maka dia akan menjadi kafir dan hukumnya sama macam tadi. Wajib kita bawa dia ke pejabat agama. Pihak pejabat agama wajib minta dia bertaubat dengan segera. Tak. Kalau ada syubhat, diterangkan syubhat, dihilangkan syubhat. Kemudian kalau masih kekal dalam keadaan begitu, maka boleh dibunuh dengan dipancung kepalanya oleh pihak pemerintah, bukan kita. Okey. Kama qala sahibu saffati az-zubat, kufrul mukallaf ikhtiyara dhi huda walau li fardin min salatin jahada. Fatajibu istitabatun liman yumhala illam yatub fawajibun an yuqtala wa ba'du la yusal wa la yusalla alaihim ma' muslimi dafnan kalla. Okay, yang kedua, tadi yang kita bincang tadi ialah mereka yang meninggalkan salat secara apa? Mereka yang tinggalkan salat kerana mengingkari kewajipan salat, maka hukumnya kafir, wajib diistitabah dengan segera. Kalau tak bertaubat juga, maka dipancung dan ditanam di perkuburan orang bukan Islam. Yang kedua, idza tarakaha kasalan, bila mana seseorang itu meninggalkan salat kerana malah belaka. Faham tak? Yang rajin cari pitih kait dengan agama ni, malah belaka. Alhamdulillah. Fadzalika bi an akhrajaha an waqti ad-darurah. Bila dianggap seseorang tu telah meninggalkan salat kerana malas, sekira-kira dia telah mengeluarkan salat tersebut daripada waktu ad-darurah. Daripada waktu apa? Ad-darurah. Maka kalau dia tinggal salat zuhur,
dia masih belum dihukum meninggalkan solat zuhur sehingga boleh dibunuh lah. Sehingga boleh dibunuh, melainkan selepas masuknya waktu maghrib. Dia gini, dia tak sembahyang zuhur, lepas tu masuk waktu asar. Dosa lah tu. Dosa sebab apa? Sebab dia melambatkan solat sehingga habis waktu zuhur. Tu cerita tentang waktu. Sekarang ni nak cerita tentang dia tu dianggap sebagai meninggalkan solat zuhur sehingga layak dibunuh. Tu kerana hudud. Maka disebut oleh para ulama, mesti dia mengeluarkan solat zuhur tu sehingga habis waktu darurah. Waktu darurah bagi solat zuhur ialah solat asar, waktu asar. Jadi bila dia tinggal solat zuhur, dia tak solat zuhur tu dalam waktu zuhur dan dalam waktu asar sehingga masuk maghrib, barulah ketika itu dikatakan dia telah meninggalkan fardu zuhur. Begitu juga maghrib. Kalau dia tinggal maghrib, dia tidak dianggap sebagai meninggalkan maghrib sehingga layak dibunuh, sehinggalah habis waktu maghrib, habis waktu isyak dan masuk waktu subuh. Boleh? Okey. Adapun 3 waktu yang lain tu, itu jelas lah. Kalau subuh, dia dianggap sebagai telah meninggalkan subuh kalau dah habis waktu subuh. Kalau asar, dia dianggap sebagai orang yang meninggalkan solat asar kalau dah masuk waktu maghrib. Kalau isyak, maka dia dianggap orang yang meninggalkan solat isyak kalau dia tak solat, malas solat sehingga masuk waktu subuh. Tak. Jadi yang mesti lalu 2 waktu dulu hanya pada solat zuhur dengan waktu maghrib. Zuhur tak semayang, nak dihukum telah meninggalkan zuhur sungguh sehingga layak dibunuh ialah sekira-kira dah masuk waktu maghrib. Jadi dalam waktu zuhur pun tak solat, dalam waktu asar pun tak solat zuhur, masuk maghrib, baru dia anggap kamu telah tinggalkan zuhur. Begitu juga maghrib. Maghrib mesti habis waktu maghrib, isyak pun habis, dia belum solat maghrib dan masuk dah waktu subuh. Barulah dianggap sebagai apa? Orang yang tinggalkan solat maghrib. Gitulah habis kurang penerangan walaupun kurang menarik. Tak apalah dak. Okey. Fahuwa muslimun. Hukum ni di mana-mana lah, Malaysia ke Singapura ke. Cuma setakat ni kita belum amalkan lagi. Belum amalkan secara totally lah. Tapi sebenarnya kita punya undang-undang Islam pun kalau kita kaji dan tengok, ianya makin hari makin baik lah. Daripada dulu sampai ke hari ni peningkatan tu ada. Cuma boleh dibaiki lagi, boleh diperbaikkan lagi. Tak? Boleh? Okey. Dan dia nak amalkan hudud ni, dia bukan sebut hari ni esok terus buat. Dia perlu kepada kajian yang rapi supaya ianya tidak menjadi fitnah pula kepada agama gitu. Tapi hukum syarak begitulah. Hukum syaraknya begitu. Boleh? Kadang-kadang tak diamalkan hudud kerana ada syubhat. Syubhat yang mengata rawa sekali. Dan hudud akan tertolak dengan syubhat. Malah dalam sabdaan Nabi menyuruh dan mengarahkan untuk menolak hudud, menolak hukuman hudud dengan syubhat. Idra'ul hudud bisyubhat, kalau tak silap saya hadis. Atau kama qala. Dan syarat-syarat untuk dilaksanakan hudud ni sebenarnya susah sebenarnya. Susah. Tapi kita berharaplah undang-undang tu ada sekurang-kurangnya dalam perundangan. Walaupun tatbiki tu, sudut praktikal tu mungkin tak berlaku, tapi sekurang-kurangnya benda tu ada. Sebab itu jelas datang daripada nas Al-Quranul Karim, daripada hadis. Tak apalah, berdoa. Okey. Fa huwa muslimun. Maka orang yang tinggalkan solat tadi kita sebut dia masih muslim, bukan kafir. Sebab dia tak solat sebab malas. Tapi dosa besar lah. Wa tusannu istitabatu, dan disunatkan kita minta dia bertaubat. Tak wajib kita suruh dia bertaubat. Sebab apa? Sebab kalau dia dibunuh sekalipun, dia akan kekal ke syurga nanti selepas diseksa dalam neraka kalau Allah Ta'ala kehendaki. Berbeza kalau tinggal kerana mengingkari kewajipan salat. Yang tu wajib kita minta dia bertaubat. Sebab apa? Kalau dipancung lepas ni, lepas ke neraka kawan tu. Sebab dia kafir, murtad. Kita hukum murtad.
mengingkari kewajipan yang maklum min ad-din bid-darurah. Sekarang ni dia malas aja. Tak, maka sunat istitabah. Dan seingat saya masih ada khilaf lah, ada sebahagian kata wajib. Wa takunu halan, dan taubat tu kena segera. Mana ambil kawan tu pergi ke pihak berwajib, terus pihak berwajib melaksanakan perintah untuk dia bertaubat. Fa illam yatub fayuqtal bisayfi haddan, kalau tak bertaubat juga. Ini pun samalah proses macam tadi, kita ambil dia, tanyalah sepatah, jangan mari-mari zak tu hancur. Faham tak? Awak ni tinggal solat pasal apa? Malah. Kita bersyarah lah dulu, syarah apa. Tak. Kalau dia bertaubat, maka dia qada sembahyang tu kita lepaskanlah. Tapi kalau kita suruh, kita tegang, kita syarah tentang dosa-dosa meninggalkan solat dan sebagainya, masih kekal dalam keadaan malas solat tu, maka layak dibunuh oleh pihak pemerintah dengan pedang atas dasar hukum hudud, wa hukmuhu hukmul muslimin, dan hukum dia hukum orang Islam, bukan kafir. Maka bila dia muslim, fayughassal, wajib kita mandikan dia, wa yukafan, wajib dikafankan, wa yusalla alaih, wajib kita sembahyang jenazah ke atas diri dia, wa yudfanu fi maqabiril muslimin, dan wajib kita tanam dia di perkuburan orang Islam. Wa yusamma tarikan as-salah idza taraka al-jum'ata wa in shalla adh-dhuhra. Orang tanya, ustaz, Jumaat ustaz, dia tak sembahyang Jumaat, dia sembahyang Zuhur, kita sebut dia anggap sebagai orang yang meninggalkan solat juga. Kalau dia wajib sembahyang Jumaat, dia tak pergi Jumaat, malah, tapi dia sembahyang Zuhur, dia anggap sebagai meninggalkan solat, layak dihukum dengan hukuman yang sama. Okey. Berbeza dengan pandangan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i kata kalau hari Jumaat dia tinggal Jumaat, berdosa lah. Tapi kalau dia sembahyang Zuhur, tak layak dibunuh. Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq mengatakan tak. Hari Jumaat, tinggal Jumaat, walaupun solat Zuhur, layak dibunuh atas dasar had dan hudud. Kama qala sahibu Saffati Zubat, min duni jahdin amidan ma salla an waqti jam'in ustutib fal qatla bisayfi haddan ba'da dha salatuna alaihi thumma dafnu fi quburina. Selesai kat situ, insya-Allah akan datang kita akan baca satu bab daripada kitab Al-Janaiz, kitab jenazah. Perbincangan tentang hukum hakam jenazah, ada part yang saya tinggal. Kalau tak silap, masalah-masalah yang berkait dengan tanam jenazah. Kalau tak silap lah, kita baca yang tu. Kemudian habislah hukum hakam jenazah, kita masuk kitabuz zakah, bab tentang zakat. Dan sekali lagi saya iklan, kitab zakat ni saya dah terjemah. Ada kitab tu banyak lagi di rumah ni. Belilah, tolong beli di Shopee, ataupun kalau ada berdekatan dengan rumah saya, beli dengan saya. Dan nanti untuk pembacaan bab zakat, saya akan baca nas Arab dan juga nas dalam bahasa Melayu yang telah saya terjemahkan. Boleh? Tu. Nak buat infak pun boleh. Infak pun boleh. Saya akan agihkan kitab tu pada para pelajar, para ulama, para asatidzah yang saya kenali lah. InsyaAllah. Barakallahu fikum. InsyaAllah jumpa lagi. Bila habis bab zakat tu, alhamdulillah habis kitab ni. Bab puasa selesai dah, iktikaf selesai dah, bab haji selesai dah, tinggal bab zakat je. Tinggal bab zakat, kitab ni habis. Alhamdulillah tamat. Kita bacalah pula kitab-kitab yang lain selepas itu, insya-Allah ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih banyak sudi mendengar. Barakallahu fikum.